Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera murid-murid. Jadi hari ini kita akan belajar sel respirasi dan fotosintesis. Apa perbezaan mereka? Jadi kita akan belajar bahagian terakhir untuk bab ini dan seterusnya kita akan masuk bab baru. Jadi cikgu akan bagi latihan selepas video ini. Lepas kamu siap latihan dan cikgu akan ajar tentang bab baru hari ini. Okay, so kita tengok bahagian terakhir dalam bab ni iaitu sel respirasi dan fotosintesis. Kita tengok apa perbezaan mereka. Okay, apa perbezaan mereka? So, ni kalau kamu tengok sini sel respirasi, okay, sini adalah respirasi. Okay, ini adalah fotosintesis. Okay, so apa beza mereka? So, respirasi ni adalah tenaga kimia akan menjadi ATP iaitu tenaga campur haba. Itu yang akan keluar. Okay. Kalau fotosintesis adalah tenaga cahaya kepada fotosintesis. Tenaga cahaya adalah daripada matahari. Contohnya, barulah tumbuhan boleh buat fotosintesis iaitu membuat makanan sendiri. Kan? Kalau kau masih ingat. Okay. So, itu adalah perbezaan yang pertama. So, respirasi dia akan buat orang ataupun haiwan itu akan mendapat tenaga dalam bentuk ATP dan juga akan mendapat haba. Tapi kalau untuk fotosintesis adalah daripada tenaga cahaya. Cahaya matahari dan mereka boleh buat fotosintesis iaitu membuat makanan sendiri. Tumbuh-tumbuhan membuat makanan sendiri. Okay, so nanti cikgu ada beberapa gambar. So, penguraian makanan berlaku. So, dekat respirasi berlaku penguraian makanan. So, contohnya, bila kita makan, okay, kita makan roti ke, kita makan karbohidrat ke, kita makan protein, kita makan ikan. Penguraian makanan berlaku. Okay, penguraian makanan berlaku. Tapi kalau untuk fotosintesis tumbuhan, hanya molekul air sahaja yang akan terurai. Okay? Akan dipecah-pecahkan maksudnya. Hanya molekul air. Tapi kalau untuk kita, contohnya manusia, apabila kita makan sesuatu, makanan tu akan terurai-urai, akan terpecah-terpecah menjadi lebih kecil. Kalau untuk fotosintesis, sebab hanya tumbuhan, jadi hanya air sahaja yang akan terurai. Okay? Jadi, kalau untuk kita respirasi, contohnya manusia, okay, dia akan berlaku sepanjang masa. Sepanjang masa dia akan berlaku. Kalau kita bangun, kalau kita tidur, kita berehat, kita berlari, respirasi akan sentiasa berlaku. Okay? Tapi, kalau untuk fotosintesis, dia cuma akan berlaku apabila ada cahaya. Cahaya matahari. Itulah cikgu pernah bagi tahu, okay, dekat yang sebelum ni cikgu ada ajarkan fotosintesis dia cuma akan berlaku pada waktu pagi, petang, tengah hari sahaja. Dia tidak akan berlaku pada waktu malam. Kenapa? Sebab pada waktu malam kamu tidak ada cahaya matahari. Yang cuma ada cahaya bulan. Okay? Jadi yang mereka perlukan adalah cahaya matahari, bukan yang bulan mereka perlu. Jadi tidak akan berlaku proses fotosintesis pada waktu malam. Hanya pagi, petang, tengah hari sahaja barulah tumbuh-tumbuhan boleh membuat proses fotosintesis. Tapi kalau untuk respirasi, dia berlaku sepanjang masa. Jadi kira orang tu tidur, orang tu makan, orang tu berdiri, orang tu berjalan, dia berlaku sepanjang masa. Okay? Dan tenaga, okay, kita bebaskan tenaga daripada glukosa. Maksudnya kita guna glukosa tu untuk bebaskan tenaga. Tapi kalau untuk proses fotosintesis pula, dia memang simpan tenaga dalam bentuk glukosa ataupun kanji. Kalau untuk manusia, kita bebaskan tenaga, kita buat tenaga tu daripada glukosa, daripada makanan yang kita makan. Tapi kalau proses fotosintesis, dia simpan, dia buat makanan dia sendiri dalam bentuk kanji ataupun glukosa. Kan fotosintesis maksudnya mereka membuat makanan sendiri. So, dia akan simpan dalam bentuk kanji ataupun glukosa. Tapi kalau untuk manusia, kita buat, kita bebaskan tenaga daripada glukosa, daripada makanan-makanan yang kita makan. Okay?
Jadi, satu lagi respirasi ni dia melibatkan mitokondrium. So, mitokondrium adalah satu organel di dalam badan, yang akan membuat tenaga. Itu adalah fungsi mitokondrium. Tapi kalau untuk fotosintesis, di dalam daun dia akan menggunakan kloroplast. Kloroplast adalah yang buat daun-daun berwarna hijau. So bila ada daun berwarna hijau, dalam derang mesti ada kloroplast. Itulah yang akan digunakan untuk membuat proses fotosintesis, kloroplast. Kalau untuk manusia, mereka menggunakan mitokondrium untuk membebaskan tenaga, untuk buat tenaga. Untuk tumbuhan, mereka gunakan kloroplast untuk membuat makanan. Dekat daun-daun yang berwarna hijau sana boleh jumpa kloroplast. Itulah yang buat warna hijau daun sebab kloroplast, dan itulah yang akan digunakan untuk membuat proses fotosintesis. Jadi kita tengok gambar. So ni lah. Kalau dekat respirasi kita guna mitokondria. So ni adalah rupa mitokondria. Sebenarnya mereka akan tanya dalam bentuk objektif, mereka akan bagi gambar. Mesti dia akan tanya apa organel ni, apa fungsi dia, apa buat ni. So mitokondria ni paling senang adalah dia menghasilkan tenaga. Dia akan menghasilkan tenaga dalam bentuk apa? ATP. Kloroplast ni pula digunakan dalam fotosintesis. Digunakan dalam fotosintesis di mana? Di dalam tumbuhan. Sebab itulah kloroplast ni dia berwarna hijau, sebab itulah daun-daun selalu berwarna hijau. Bila daun tu ada warna hijau, maksudnya mungkin dia kekurangan kloroplast. Kalau warna hijau betul-betul, maksudnya di dalam daun tu ada kloroplast untuk buat proses fotosintesis. Untuk mereka ambil cahaya matahari. Sebab mereka ingin tenaga cahaya tu untuk buat makanan. Satu lagi beza tentang kloroplast dan mitokondria ni, bila kita berlaku proses respirasi, bila kita bernafas contohnya, bila kita bernafas, kita akan keluarkan karbon dioksida. Kalau fotosintesis pula, mereka akan keluarkan oksigen. So proses fotosintesis dan respirasi sel, pernafasan sel ni, dia sentiasa membantu antara sesama lain. Dia bergantung kepada satu sama lain. Kalau mitokondria ni dia keluarkan karbon dioksida untuk kloroplast ni guna. So bila kloroplast guna karbon dioksida daripada mitokondria ataupun sel respirasi, dia akan keluarkan oksigen. Oksigen ni pula kena guna oleh mitokondria. So paling senang, adalah contohnya kita ada pokok. So kita ada pokok. Dan pokok ni dia akan keluarkan oksigen. Oksigen. Untuk siapa? Untuk kita, manusia, yang buat proses respirasi sel. Kalau kita buat proses respirasi sel, kita akan keluarkan karbon dioksida. So maksudnya dia saling membantu. Pokok menggunakan kloroplast untuk buat proses fotosintesis, mengeluarkan oksigen. So oksigen digunakan oleh manusia, haiwan. Dan proses respirasi pernafasan tu kita keluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida pula digunakan oleh si pokok, si kloroplast yang buat proses fotosintesis. Jadi dia berpusing. Bagi oksigen, ambil oksigen. Bagi karbon dioksida, ambil karbon dioksida. Pusing, lagi dan lagi. Jadi apa beza lagi yang terakhir sebelum kita masuk bab 3? Apa beza lagi fotosintesis dengan respirasi sel? Respirasi ni macam contohnya kita pecah-pecahkan makanan.
So, apa beza dia? Fotosintesis ni adalah dijalankan oleh tumbuhan hijau, okay, untuk menghasilkan makanan. Menghasilkan makanan adalah proses fotosintesis. Tumbuhan hijau kebanyakannya sahaja yang boleh buat. Kenapa? Mereka ada chloroplast. Chloroplast tu yang akan buat. Chlorophyll tu, minta maaf, yang akan buat. Yang akan digunakan untuk ambil cahaya matahari. So, ni adalah equation untuk fotosintesis. Kamu kena hafal sebab selalunya masuk dalam soalan subjektif 2 ataupun 3 markah. Okay? Kalau tidak, mungkin 1 markah. Tapi sayang kalau tidak tahu jawapannya. Jadi, yang pertama untuk proses fotosintesis, okay, dalam daun, mereka perlukan air, okay, dan karbon dioksida. So, air tu daripada mana? Contohnya, kalau kita ada pokok, okay, lepas tu hujan, so bolehlah pokok ni dapatkan air daripada tanah. Karbon dioksida pula daripada mana? Macam Cikgu Syaf tadi, manusia contohnya. Bila kita ada proses respirasi, kita memberi karbon dioksida. So, karbon dioksida ni pokok boleh dapat daripada contohnya manusia, daripada kilang, daripada kereta. Okay? Dan juga mereka perlukan cahaya matahari. So, itulah proses fotosintesis, dia tidak akan berlaku sepanjang masa. Bukan macam respirasi sel. Dia cuma akan berlaku pada waktu pagi, petang, tengah hari. Sebab kenapa? Sebab ada cahaya matahari. Okay? Bila ada cahaya matahari, chlorophyll yang berwarna hijau ni boleh ambil cahaya tu untuk buat glukosa dan juga oksigen. So, glukosa ni adalah makanan. Okay? Makanan tumbuhan ni. Glukosa ataupun kadang-kadang ditulis dalam bentuk kanji. Okay? So, glukosa ataupun kanji adalah makanan kepada tumbuhan hijau. So, mereka akan menghasilkan oksigen. So, oksigen kita pula yang guna, manusia yang guna, haiwan yang guna. Benda-benda hidup akan guna oksigen. Okay? Jadi, kita tengok pula respirasi sel. Apa beza respirasi sel? So, proses penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. So, contohnya kalau kita makan, okay, makanan tu akan diuraikan, dipecah-pecahkan contohnya untuk bebaskan tenaga. Okay, so contohnya bila kita makan, kita dapat glukosa. Okay, kita dapat karbohidrat, kita dapat glukosa. Campur dengan oksigen, tu nama dia respirasi sel. So, kita perlukan oksigen. Okay, bila kita bernafas, contohnya gitu bernafas, kita perlukan oksigen. So, bila ada oksigen dalam pernafasan kita, respirasi sel kita, kita guna lagi makanan. Makanan yang kita makan, glukosa, kita dapatlah karbon dioksida. Okay, so nampakkah? Karbon dioksida tumbuhan yang akan guna. So, kita juga menghasilkan air dan juga tenaga. So, tenaga inilah untuk kita buat kerja. Sebab itulah diorang cakap, kalau kita tidak makan, kita tidak glukosa ni, kita tidak tenaga. Cuba bayangkan kalau kita bagi orang buat kerja 100 hari tanpa makanan. Tidaklah, tidak sampai pun. Contohnya, 3 hari. 3 hari tanpa makanan. 2 hari tanpa makanan. Orang tu pun tidak tenaga. Kenapa? Sebab tidak glukosa ni. Macam mana dia mau hasilkan tenaga? Okey? Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan yang kamu mau tanya, kamu boleh tanya cikgu. Kalau tidak, kita akan masuk bab yang baru selepas ni. Okey? Jadi, ini sahajalah beza chloroplast dan juga, minta maaf, respirasi sel dan juga fotosintesis. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Kalau tidak, kita akan buat latihan, okey, lepas ni, dan cikgu akan ajar kamu bab baru.